رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sebenarnya besok kita merafa'kan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ijazah daripada Allah sekali lagi kita diketemukan pada malam ini dalam satu lagi majlis ilmu, siri-siri majlis ilmu. Dan malam ini alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kita ruang masa dan kesihatan untuk kita terus berada dalam majlis ilmu. Walaupun mungkin dalam keadaan terpaksa ataupun dengan rela, yang pastinya apa yang kita usahakan pada malam ini pastinya menjadi satu ganjaran pahala yang sangat-sangat bermakna bagi kita. Sebab itu kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Jadi muslimin dan muslimat dirahmati Allah taala, malam ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan tajuk berkaitan dengan Syiah. Tajuk berkaitan dengan Syiah. Ada ustaz bawa sebelum kita? Ada kan? Ada kan? Tak apa, kita cerita banyak kali lah. Mudah-mudahan dapat sikit penambahan dekat situ. Sebab ada tadi jumpa dengan seorang kawan. Kawan ni kata apa, dia ni duduk dalam Jabatan Mufti. Dia kata apa, bila kita berborang dia pasal ni, dia kata masalah Syiah ni susah kita nak bendung. Dia kata susah nak bendung lah. Sebab apa, kita kalau kita nak kawal susah, walaupun dah keluar fatwa sekalipun memang sukar untuk kita bentong dia, melainkan dengan cara kita memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kesesatan ataupun bahaya Syiah ini. Pada situlah kita boleh membendung budaya Syiah. Kalau nak harapkan penguasaan memang susah tuan. Bukan masalah Syiah saja, masalah dan sesat lain pun susah untuk ditangani kalau kita hanya bergantung kepada penguasaan semata-mata. Jadi usaha-usaha memberi kesedaran kepada masyarakat berkaitan dengan ajaran Syiah ini ataupun ajaran sesat yang lain perlu untuk kita mengawal, membendung masalah kejadian ataupun ajaran sesat ini tuan-tuan dan puan-puan. Dia cerita dengan saya lagi masalah kadang-kadang Syiah ni, ajaran Syiah ni dipengaruhi oleh banyak orang. Termasuk dia kata di kalangan guru-guru sekolah. Mereka ni biasanya sudah terpengaruh daripada universiti dan terpengaruh dengan ajaran Syiah, tuan-tuan dan perempuan. Lepas universiti masuk pula maktab keguruan sebagai contoh, seolah bidang-bidang pendidikan. Keluar dari situ jadi guru lah, guru di sekolah. Ada pula yang jadi ustazah pun ada. Jadi bila mereka mengajar di sekolah, mereka juga mengambil kesempatan untuk menyebarkan ajaran Syiah kepada anak-anak, kepada budak-budak sekolah, remaja sekolah. Inilah masalah bahaya. Sebab itu realiti dia, angka penganut Syiah ini semakin bertambah hari ke hari, bukan semakin berkurang, semakin bertambah. Sukar untuk kita berdua. Jadi untuk itu semualah kita malam ni, saya pun tak ada buat banyak bahan sebab sudutkan masa tuan-tuan. Tapi sikit sebanyak malam ni mungkin kita boleh tengok sedikit apa sebenarnya yang buat orang tertarik dengan Syiah. Sebenarnya Syiah ini di balik ajaran dia buat orang tertarik, ada benda-benda yang buat orang-orang awam sebagai contohnya ataupun orang-orang yang minat kepada agama, tapi mungkin dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dia tertarik pula dengan ajaran Syiah. Apa sebab dia tuan-tuan dan puan-puan? Jadi insya-Allah malam ni kita sentuh sejak mana yang kita dapat, sejak mana yang kita mampu. Dalam malam ni tak ada orang Syiah dalam ni. Ada. Kalau ada, bila ada soalan ikat yang mana. Tangkap ikat dekat tiang. Jadi elok dia jangan ajukan soalan. Itu dia cerita sebagai contoh. Kenapa? Kalau dia nak berdiskusi, tak apa, kita berdialog tuan-tuan. Mungkin di kesempatan yang lain. Jadi ini kita punya majlis ilmu, kita punya ruang. Jadi beri kita ruang di sini tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Nak cerita ajaran sesat ni banyak tuan-tuan, bukan Syiah saja. Kita hari ini pun di negara kita ini pun tuan-tuan dan puan-puan, ajaran yang sudah bersebati dengan kehidupan kita semenjak kita merdeka lagi, iaitu ajaran sekular yang sudah sebati dengan kehidupan kita. Ini pun satu masalah yang kita tak nampak, iaitu pemisahan agama daripada kehidupan. Jadi kita sebut dia bukan cerita pemisahan pemerintahan dengan agama, bukan setakat itu saja. Sebenarnya pemisahan semua aspek kehidupan. Contohnya kita nak cerita pasal ekonomi. Kita menggunakan ekonomi barat, betul tak tuan-tuan? Kita tak gunakan ekonomi Islam, sebab ini sistem yang ditinggalkan oleh penjajah. Kita menggunakan sistem pendidikan barat dan kita tidak menggunakan sistem pendidikan Islam. Bukti dia jelas, tidak ada sampai jihad dan sebagainya diajar dalam kita punya subjek fardu ain, macam subjek agama kita. Dan banyak lagi kita nak cerita benda lain. Jelas dalam kehidupan kita pemisahan agama dengan kehidupan yang berlaku. Sampai di sana ada orang muda kata apa, tak boleh kurang pergi duduk surau. Kalau tak boleh kurang duduk surau lah. Nampak daripada ungkapan itu jelas pemuda-pemuda kita sudah memisahkan agama daripada kehidupan. Sebab dia dibesarkan begitu. Kita tak bercerita lagi tentang liberal. Liberal ajaran yang makin masuk ke dalam negara kita hari ini juga, yang banyak diikuti oleh golongan-golongan elit tuan-tuan, iaitu mengutamakan hak individu daripada hak orang ramai pada masyarakat. Yang mana hak tersebut tidak mengganggu orang ramai, dia punya hak. Contohnya dia nak kahwin bersama dia, sepatutnya lah, dia bukan kacau orang lain. Dia nak kahwin dengan perempuan lelaki, dia mesti sukalah, bukan dia kacau orang lain. Dia nak berzina sebelum dia nak, orang kata berzina tanpa perkahwinan, lakukan hubungan seks bebas, ya kan dia pergas orang lain. Dia seorang dia maksudnya dia dulu buat hubungan seks kan kacau lain, tak lagi. Tapi bagi dia, kalau buka rumah tu, buka radio kuat-kuat, bang orang sebelah terganggu, itu tak boleh. Itu ganggu orang lain tu, radio belahan, tak boleh bagi dia gitu. Itu tak boleh, itu liberal. Tapi pak-pak yang tak terus pulang, nak masuk lalu cantik, masuk lalu cantik. Tak bagi orang pada hotel gagak-gagak, tak bagi orang. Ini liberal tuan-tuan, kan? Ada pula NGO yang mempertahankan bila mufti wilayah keluarkan bahawa haram orang Islam masuk lalu cantik. Ada pula NGO yang mempertahankan, SIS nama dia, betul tak? Dan kita heran, ini tak difatwakan haram, sedangkan jelas mereka ini memperjuangkan aliran pemikiran liberal yang bercanggah dengan Islam, yang boleh menyesatkan umat Islam. Ini juga contoh-contoh yang lahir daripada sekular. Tapi secara agama sampai tahap itu boleh jadi tuan-tuan. Kita tak bercerita pula tentang aliran nasionalisme, kebangsaan. Buat sesuatu untuk negara, kenegaraan, seluruh negara, usulkan untuk negara, bekerja untuk negara, semuanya buat untuk negara. Maksudnya kita diomong-omongkan kalau negara ini tidak maju, kita akan susah, kita akan miskin. Semuanya kita kena jaga negara kita. Negara ini matlamat dan tujuan. Ini pun di antara kita kata pemikiran yang bahaya. Sebab kita ingat matlamat kita Allah, tujuan kita Allah. Negara ini nikmat yang perlu kita syukuri dan kita jaga dengan baik. Dia bukan matlamat kita. Itu tuan-tuan, banyak orang nak perasan kat situ supaya kita cerita banyak. Syiah ini sudah satu saja. Sudah satu. Yang kita nampak ini, kalau cerita kat orang ni pun orang tak makan. Dia kalau nak cerita 3 perkara tadi, mungkin orang tak suka. Orang tak suka tuan-tuan, cerita benda tu. Tapi kita cerita ni tuan-tuan, tak ada apa-apa kepentingan. Tahu tak tuan-tuan? Kita tak boleh suruhkan ilmu, tapi kita nak cerita ni, kita nak perbetulkan akidah umat Islam. Sebab itu saya pernah cerita, tuan-tuan, ada orang jumpa dengan saya. Dia kata, Ustaz, kenapa hari ini umat Islam ditindas? Seperti di sekitar di Palestin, kita akan berdoa, Allah tak kenal dengan orang kita. Saya kata, macam mana nak perkenankan, tuan-tuan? Macam mana nak perkenankan? Bila orang cerita sikit pasal sekular, kita tak suka, kita marah. Orang cerita sikit pasal liberal, kita tak suka, kita marah. Cerita sikit pasal politik, kita tak suka, kita marah.
cerita sikit pasal masjid, tak suka kita marah. Kalau ini dah sikap kita, sedangkan benda itu memang tidak bertentangan dengan Islam, kita tak mau cerita hak Tuhan, cerita pasal wuduk tak boleh dengar, ini hak Tuhan tak cerita lah. Benda ni semua